wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu surah yang berbunyinya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dia? Allah berfirman, artinya Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah wi kita hidup dan wi kita mati. Tujuan apa? Liyabluwakum, untuk ia mengujikan kita. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang elokkan, yang membaiknya amalannya. Ayat ini adalah sebagai konsep ataupun crop new kit dalam kehidupan kita, iaitunya kita duduk di atas dunia ni untuk menerima ataupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu ayat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu suka kata apabila dia kata kami beriman? Apabila kita mengaku kata kita ni orang yang beriman, adakah kita sengka kata kita ni tak kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah kata laqad fatanna alladhina min qablikum, sesungguhnya kami telah uji umat sebelum daripada mereka. Cumanya apabila kita dengar ataupun kita sebut kalimah uji ni, kita faham apa kalimah uji ataupun bertusuk. Golek ke apabila kita dengar kalimah uji, kita nak gambar kesusahan, kepayahan, sakit, tapi tak. Sebenarnya uji ni kesenangan, kekayaan, kemewahan, itu adalah uji Allah Subhanahu wa taala juga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanabluukum bisyarri wal khair, kami akan ujikan kamu dengan kejahatan, dengan benda kita tak suka, wal khair, dan benda kita suka. Sebab itulah kita jangan suka katanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan kepada kita, wi senenge kepada kita, wi kemewahan kepada kita, itu adalah Allah kasih kepada kita, bukan. Tapi itu adalah Allah nak cuba kita. Allah cuba orang setengah orang dengan kesusahan, kerana Allah nak tahu kata adakah dia nak sabar, dan Allah Subhanahu wa taala uji setengah orang dengan kekayaan, dengan kemewahan, untuk nak tahu kata dia itu adakah nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali kita kena tahu katanya kehidupan kita adalah uji daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kesusahan ataupun kesenangan. Dan di antara kesenangan ataupun benda hok kita suka dan Allah Subhanahu wa taala uji kita, yang itunya yang mana Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelas kepada kita fitnah yang Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Gapo dia tak? Allah kata zuyyina lin-nas, dihiasi bagi manusia. Maknanya tabiat manusia ni Allah Subhanahu wa taala wi dia tu hubbus syahawat, cinta kepada keinginan syahwat. Syahwat gapo tak? Yang pertama kali an-nisa. Dan ini adalah pertama, ujian yang pertama, iaitu an-nisa, orang perempuan. Nabi SAW bersabda
ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa. Nabi kata, lepas daripada aku mati ni, aku tidak tinggal fitnah yang lebih mudarat bagi orang lelaki lebih daripada mudarat orang perempuan. Maknanya mudarat orang perempuan, fitnah orang perempuan bagi orang lelaki itu adalah fitnah yang berat sekali. Kita jangan sekolah katanya kita ni apa dia ni, umur banyak dah, ataupun kita orang masjid tak ada fitnah orang perempuan. Jangan. Sebab ada setengah salaf, saya tak ingat nama dia kata dia ni umur 70 tahun dah. Dia kata fitnah yang lebih berat sekali bagi dia iaitu fitnah orang perempuan. Bahkan umur dia berapa? 70 dah. Dan Nabi SAW di dalam Islam kita, sebab itulah fitnah orang perempuan ni adalah fitnah yang bahaya sekali. Sebab tu dalam Islam ni dia jaga fitnah ni. Jaga belah mana? Jaga di segi orang perempuan dan jaga di segi orang lelaki. Belah mana jaga orang perempuan? Iaitu dengan pakai hijab, tutup molek, dan jaga juga orang perempuan, orang lelaki. Jaga belah mana? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, kata apa? Yaghuddu min absarihim, menahankan, merendahkan pandangan mereka itu. Suruh kita lot saita, jangan duk tengok orang perempuan. Tengok boleh tapi jangan duk apa? Duk perhati. Apabila orang perempuan pakai hijab molek, orang lelaki tak tengok, maka bolehlah jaga fitnah. Fitnah orang perempuan ni bukan sahaja di dalam umat kita dak, tetapi umat dulu pun seperti itu juga. Yang mana Nabi SAW bersabdanya, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fa bani Israel dulu, Nabi kata fitnah mula-mula sekali yang berlaku kepada Bani Israel tu iaitu orang perempuan. Fitnah mari daripada orang perempuan. Balah mana? Kisahnya Fuad Bani Israel dulu ni dia suka kepada orang perempuan yang tinggi. Orang perempuan tubuh molek, tubuh tinggi. Hak tu apa? Dia panggil tu disukai oleh orang lelaki. Lepas tu ada seorang perempuan ni, dia ni nampak genah sikit. Lepas tu dia buatlah no. Maka dia upah orang buat kasut dengan kayu. Suruh apa? Suruh kasut tu jadi tinggi sikit. Untuk nak nampak dia tu tinggi. Dan dia suruh tokel apa tu, buat cicing tu, dia cicing dia tu buat dia lubas sikit sebab dalam tu nak buah minyak bau, buah misk. Apabila orang perempuan ni jalan nampak tinggi, nampak orang ramai, dia pun ketak tangan dia untuk nampak bau. Ini adalah fitnah yang pertama, awal-awal fitnah pada Bani Israel. Sebab itulah Nabi kata, ittaqud dunya wattaqun nisa, jagalah fitnah dunia dan jagalah fitnah orang perempuan. Sebab itulah dalam masalah fitnah orang perempuan ni amat bahaya sekali. Maka bagi kita sebagai ibu bapa ni, kita nak jagakan anak-anak kita orang perempuan, suruh dia tu pakaikan apa dia tu, hijab syar'i, hijab yang diajarkan oleh Islam. Gapo dia hijab sengoti ni, hijab di dalam Islam bukannya sekadar kata tutup aurat. Tutup aurat ni bukannya sekadar, tutup aurat ni bukannya hijab syar'i, hijab dalam Islam. Tapi hijab hak sengotinya bukan sekadar tutup, tetapi hijab tu pun tak jadi hiasan juga, tak jadi tarik kepada orang perempuan. Tutup hijab molek, tapi muka ada lecula, ada gotu, ada goning, baju pula ada perhiasan. Sungguh tutup, tapi bukannya hijab yang dikehendaki oleh Islam. Dan juga kita jagakan apa dia tu, anak lelaki kita, suruh dia tu jagakan mata. Kenapa? Kerana fitnah orang perempuan ni mula-mula sekali ia mari daripada mata. Yang mana ada apa dia syair bahasa Arab, dia kata nadratun fabtisamatun
nadratun fabtisamatun wa salamun fa kalamun fa mau'idun fa liqa'u. Yang pertama kali nadratun, tengok. Hok mula sekali iaitu tengok. Fabtisamatun, senyum. Fa salamun, tegur. Fa kalamun, kecek. Fa mau'idun, janji. Fa liqa'un, dan akhir sekali jumpa. Lepas pada tu wallahu a'lam. Sebab itulah pertama kali kita nak jaga mata. Yang mana Allah kata yaghuddu min absarihim. Yang mana saya kata tadi, dah walaupun kita ni dia panggil ahli masjid ataupun umur telah banyak, kita jangan duk gaduh kata kita ni boleh berlepas daripada fitnah orang perempuan. Kerana ada kisah masa dulu yang mana Imam Qurtubi dia sebut di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta, dia sebut satu kisah terkena dengan fitnah orang perempuan. Kisahnya ada seorang lelaki namanya Saleh. Saleh ni tugas dia iaitu dia jadi muazzin, orang duk bel, tok bila masjid. Masjid masa dulu ni Imam Qurtubi ni dia mati lebih kurang dalam tahun 970 lebih. Dia semasa dengan Imam Nawawi. Sejak masa dulu ni dia tak ada pekas mengenai masalah ni. Dia nak bel kena naik atas menara. Maka dia naik atas menara. Ketika dia duk bel tu, dia duk atas menara tinggi kan, dia nampak habis umur duk bawah. Kalau dia duk bel tu dia nampak sebuah rumah. Lepas tu nampak orang perempuan duk dalam rumah tu. Kalau dia duk bel tu dia duk tengok belah-belah. Lepas tu rasa kenal dengan orang perempuan tu. Lepas dia bel sudah, dia pergi kepada rumah orang perempuan tu. Orang perempuan tu tanya, ada kerja apa? Maka dia jawab kata, dia ni rasa ratus cerita kepada orang perempuan ni. Maka orang perempuan ni jawab kata, mung nak nikah dengan aku belah mana? Aku ni orang Nasrani, dia orang Kristian. Mung ni orang Islam, dan nescayalah bapakku ni tak reda. Tak reda suruh aku ni tukar agama jadi orang Islam. Lepas tu orang perempuan orang lelaki nak jawab lah, Saleh nak jawab lah. Dia kata, kalau begitu ginilah. Dia jang tukar agama, dia nak jadi Nasrani. Esok boleh nikah. Maka malam nikah tu dia nak sutuh rumah orang perempuan tu. Tapi dia ada kemalangan sikit, dia jatuh tak sutuh, mati. Ni nak ayat apa? Nak ayatnya fitnah orang perempuan. Sebab tu nak jaga mata. Kita jangan duk gapo, duk suka atau tak apalah kita dengan perempuan tak ada gapo, tak boleh kena jaga. Sebab tu Allah kata yaghuddu min absarihim, suh jaga mata kita. Itu adalah fitnah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini. Zuyyina lin-nasi hubusyahawati minan nisa, orang perempuan. Dan fitnah yang kedua wal banin, dan anak. Fitnah yang kedua iaitu anak. Maksud gapo dengan fitnah dengan anak di sini? Sebabnya orang masa dulu ni dia bahasa megah. Bahasa mikir at-tafakhur dengan ada anak banyak. Kalau masa kita learning pun sebenarnya ada tamneng, ada gapo gitu je kalau ada anak banyak. Maknanya maksud dengan banin di sini ni anak, tapi maksud tujuan di sini iaitu megah dengan bahasa ada amnat, masa ada kemegahan, bahasa ada tamneng. Ini adalah fitnah yang kedua iaitu fitnah kemegahan, tamneng, lab, yot gapo tu. Waktu fitnah yang kedua. Dan fitnah yang terakhir sekali yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ini iaitu wal qanatiril muqantarah. Al qanatiril muqantarah iaitu harta yang banyak. Fitnah harta. Minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Seakhir ayatnya, ya harta apa dia? Mah, perak, kuda yang comel dan kebun gapo, semua tu harta. Dan hak ni lah kita nak kecek pada malam ni iaitu fitnah harta benda. Tabiat manusia ni dia kasih kepada harta, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu itu kasih kepada harta hubban jamma, kasih yang banyak.
Dan Allah kata pula, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ingatlah dan tahulah, Tuhan suruh kita tahu gapo, annama amwalukum, sesungguhnya harta kamu dan anak kamu itu adalah fitnah bagi kita. Dan Allah kata pula, la tublawunna fi amwalikum, dan kamu akan diuji dengan harta kamu. Maka di ayat ni gapo dia? Ayat ni dan ayat lain-lain pula, ayat kata harta tu adalah fitnah bagi kita. Maka bagaimanakah kita nak jaga kita daripada fitnah harta benda? Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut 3 fitnah. Yang pertama fitnah orang perempuan, fitnah pekat, dan yang ketiga fitnah harta. Dan kalau kita tengok masa sekarang ni, apabila ada berlaku bunuh, ada berlaku gapo, orang nak tangkha sanita, dadu nak tangkha sanita, tak lepas daripada 3 perkara ni. ชู้สาวขัดผลประโยชน์ ataupun talak buat orang, 3 perkara ni. Betul yang Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Fitnah harta benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Tiap-tiap umat ni ya ada fitnah. Nabi ning fitnah ya balah ning, Nabi Isa fitnah umat ya, fitnah harga ning, Nabi Musa fitnah umat ya harga ning. Dan Nabi kata, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah pada umatku ni adalah dalam masalah harta benda. Itu adalah fitnah umat Nabi Muhammad, iaitu pada masalah harta benda. Dan kalau kita tengok tempat kita ataupun di seluruh dunia, sungguh hodok balah, dok bunuh, dok takir, dok gapo gemari, dok tipu gapo dengan masalah sebab harta benda. Bagaimanakah kita nak tahu katanya kita ni telah difitnahkan oleh harta? Kita nak cek balas mana kata kita ni kena fitnah dunia, kena fitnah harta benda. Satu hadis Nabi kata, ta'isa abdud dinar wa dirham. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Artinya celakalah, binasalah siapa dia? Hamba duit dinar dan hamba duit dirham. Makna apa? Maknanya orang yang dia hamba kepada duit. Nabi kata celakalah orang balas ni. Maknanya siapa yang dia hamba kepada harta benda, orang ini telah difitnahkan, dikena fitnah oleh harta. Balas mana? Iaitu nampak duit tu semen pen prakjau. Itulah telah diujikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tabiat manusia ni, ya tak habis-habis dalam masalah fitnah harta benda. Orang yang tak ada, ya bahasa nak. Orang nak pula bahasa nak banyak pula. Itu adalah tabiat manusia. Yang mana Nabi bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani minal mal, labtara thalithan." Kalaulah manusia tu, kalau anak ada harta benda 2 wadi. Wadi makna lembah, tempat lembah ataupun carak ke dalam bahasa kita. 2 carak ni penuh dengan harta benda. Hak kita labtara thalithan, ya nak lagi 1 carak pula. Itu adalah tabiat manusia. Dan Nabi cerita kepada kita juga, katanya fitnah masalah harta benda ni adalah alamat kiamat. Yang mana Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, satu masa akan tiba di atas manusia. Masa belah mana? La yubalil mar'u bima akhadha minal mal, amin halalin am min haram. Satu masa ni akan tiba kepada manusia. Mana masa ni dekat-dekat nak kiamat. Gapo dia? La yubalil mar'u bima akhadha. Seorang itu tak peduli dah kata harta hak yang ambil tu mari daripada mana. Amin halalin amin haram, daripada yang halal ataupun yang haram. Apabila kita kecek masalah halal dengan haram ni, kita nak faham kata benda halal iaitu kalau makan ni lah,
makanan yang tak ada babi, makanan yang tak ada alkohol, tapi bukan. Benda tu yang halal dah, cara kita boleh pun kena halal juga. Itulah baru nak jadi harta yang halal. Sepengah nasi. Kita makan nasi. Nasi tu halal dah, tapi cara kita boleh tu haram. Maka menjadikan nasi tu haram juga. Sebab itulah pengertian halal dalam Islam ni kita kena faham. Bukannya air dia tu benda tu halal saja dak, tapi cara kita boleh tu kena halal juga. Barulah benda tu jadi halal. Maka masuk dalam maudhu' kita dan di antara fitnah juga, fitnah harta benda, iaitu masalah riswah. Riswah ni kita banyak duk dengar gap riswah. Gapo dia riswah? Riswah ni bahasa Sia apa kata sinbun. Gapo dia pengertian dia, khamai dia. Ibn al-Arabi, dia setengah ulama Maliki, dia beri pengertian sinbun ataupun riswah. Gapo dia? Dia kata kullu malin tufi'a liyubta'a bihi min dhi jahin aunan ala ma la yahil. Riswah ni adalah tiap-tiap harta di sini tak pasti kena duit. Harta ada harga, duit ke ataupun makanan ke ataupun ikut gapo hok jadi hok panggil atau sabsin. Dufi'a hok diberi li yubta'a bihi untuk tukar dengan duit tu gapo min zi jahin beri kepada orang ada pekat, ada amnat. Aunan ala ma la yahil, untuk tolong gapo? Tolong buat benda hak yang tak halal. Maknanya benda ni bukan benda hak dia, tapi yang bayar duit ataupun bayar harta untuk menjadi hak dia, biar dia halal bagi dia. Itu adalah dipanggilkan riswah. Misalnya kita boleh nampak ada tanah satu keping. Tanah ni bukan hak kita, maka tak halal bagi kita. Maka kita ambil duit dibayar ke orang, itu ambil gerai tanah ke ataupun belah mana, tanah ni menjadi hak kita. Maka duit hak kita beri tu kita panggil riswah, panggil sinbun. Untuk menjadi benda hak tak halal bagi kita, biar dia halal. Itu adalah pengertian riswah. Ataupun di dalam peperiksaan, hak ni kita nampak banyak sekali. Di dalam peperiksaan, sebenarnya di dalam peperiksaan ni siapa orang nak boleh semak kerja kan ngaji ke apa ikutlah. Orang yang nak boleh iaitu orang hok pandai, hok najah, hok sopan, hok sop dai kanan apa kanan sung sisut. Tapi kita pergi bayar. Itu panggil riswah. Sebab pilih kita ni bukan dengan sebab kepandaian kita, tapi dengan sebab duit kita, maka dipanggilkan riswah. Sebab benda tu tak halal bagi kita. Sebab ceprasong sebenarnya orang yang boleh kanan banyak ataupun mikwa maksum gapo ikutlah. Masalah kita, adakah duit hodok we di dalam pilihan raya dikirakan riswah bagi sinbun tak? Duit hodok we dalam pilihan raya. Di dalam pilihan raya ni, siapakah orang hok nak jadi ketua kita ataupun jadi wakil kita? Siapa dia? Iaitu orang pilih banyak sekali. Itulah hok nak boleh jadi ketua kita ataupun orang yang kita terpilih. Pilih cara mana? Pilih dengan cara semak cai hok kita. Hok mana yang kita nampak kata dia ni juru, dia ni boleh ada amanah, ada gapo dia. Tetapi apabila orang hok long semak tu dia beri duit kepada kita, maka pakcai hok kita nak pilih dia tu dia tukar dah. Bukan kata sebab dia juru, bukan kata dengan sebab dia ada amanah dak, tapi dengan sebab duit. Maka itu dikirakan riswah. Sebab asal pada nak pilih ni, kita kena pilih dengan orang molek dengan sebab amanah dia ataupun ikutlah duit kuam semak cai hok kita. Apabila kita boleh duit, maknanya pakcai untuk kita nak pilih tu dia ben-ben dah. Maka itu dikirakan riswah. Tapi kadang-kadangnya ada orang kata syubhat di dalam pilihan raya. Dia kata mana? Dia kata duit hok diberikan di dalam pilihan raya tu bukan riswah, ia beri hadiah.
Sebab ya raya ada orang diberi tu ni hadiah. Tak kata riswah ali. Kita nak kata rena. Dia yang kata hadiah. Ya tak kata riswah. Ya tak ayat atau ni sinbon. Ya tak ni duit maketel laga apa ikutlah. Dia dalam Islam ingat molek dia ada satu kaedah dalam usul fiqh. Dia kata al-ibratu bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal ma'ani. Tepat kita kena kira dalam muamalat kita ni iaitu bil maqasid dengan niat, la bil alfadh bukan dengan lafaz. Maknanya benda hok kita kena picerana iaitu di gapo ya diciptana orang, ciptana hok dalil tu, bukan di lafaz dak. Contohnya misalnya kita jual ubat. Kedai kita buka kedai jual ubat. Ada wairun nak mai beli ubat batuk. Matanya nampak merah, bahu isap rokok, mai beli ubat batuk. Dia kata dia demam, dia batuk. Boleh tak kita jual? Dia kata dia batuk. Boleh tak kita jual? Tak boleh. Sebab apa? Walaupun dia kata dia batuk, tapi koreno tu laktan cheng wet lom tu bukan dia batuk dak nak boleh campur wak si kundroi ke wak gapo ikutlah. Sebab itulah lafaz tu kita boleh buat kira, kena tengok di niat. Pas kita tak tahu niat orang. Niat ni memanglah kita tak tahu, tapi kadang-kadangnya kita boleh tengok di segi koreno. Koreno maknanya laktan wet lom kita boleh tahu niat. Kalaulah dia kata nak hadiah, Reno duk hadiah kau ni belum pada ning 4-5 bulan Reno tak wi hadiah Reno duk wi kau ni. Laktan ceprat walaupun dia tak niat, walaupun kita tak tahu niat dia tak berlafaz kata sinbon tak lafaz atau riswah, kita boleh hukum dah kata ni adalah riswah. Dan cuba kita apa dia tu? Mari tengok fatwa ulama. Dah. Ulama dia beri fatwa balas mana dalam masalah sesid kaisiang. Yang pertama kali cuba kita menengok ataupun ni Darul Ifta. Darul Ifta ni adalah tempat dia panggil tahu ongkon ataupun ongkon tempat nak ubi kota simpan hasad senah hok negeri Mesir. Dah sebab apa saya pilih negeri Mesir? Sebabnya panggil diiktiraf, maknanya tu dia pakai aku kalau Mesir, kalau Saudi setengah orang tak aku. Tapi kalau Mesir ni pakai aku belaka. Darul Ifta Mesir dia kata dia ada orang tanya katanya ma hukmu syira'il aswat al-intikhabiyah. Apakah hukum beli suara dalam pilihan raya? Dah soalan yang betul ting. Apakah hukum beli suara dalam pilihan raya? Gapo dia jawab dia? Jawab dia kata syira'ul aswat al-intikhabiyah haramun. Beli suara dalam pilihan raya haramun. Haram. Sebab itulah kalau ada siapa duk mai royak kita kata tak apa hadiah gapo, ini adalah tokoh ulama Azhar, dia kata haram. Wasamasiratuha athimun. Wasamasirah, gapo dia samasirah? Samasirah ni maknanya kadang-kadang riswah yang ada dua ke? Orang beri, patut orang terima. Patut ada celah tu. Maknanya orang beri dia tak wis sendiri dak. Dia biar orang lain giwi. Istilah mak kita panggil apa? Wakanan. Orang tengah tu. Wasamasiratuha athimun. Dan wakanan tu athimun, orang buat dosa. Walaupun bukan duit dia, tapi dia orang tengah. Athimun, buat dosa juga. Li'annaha kerana duit hodok wi tu, duk beli suara tu min qabilil rishwah, masuk di dalam rishwah, masuk dalam sinbun. Al muharram anha syar'an, masuk dalam rishwah yang haram dalam agama Islam. Hak tu adalah bagi apa? Bagi hak orang nak beli sesiang. Lepas tu kita pula ni, orang yang nak jual ni, boleh tak? Wala yajuzu ay ya'khudha ahadun minan nas min hadhihi al-amwal. Dan tidak harus maknanya haram lah. Tidak harus bagi
sesiapa pun timu harta ning. Makna haram kita timu duit hodok beli sorga. Lepas tu kalulah kita kata kita ni nak pilih dah ya. Niat kita nak pilih dah. Walaupun ya takwi pun kita nak pilih dah. Lepas tu ya wi kepada kita boleh tak terima? Sebab kalau ya takwi pun kita pilih dah. Jawabnya kalau kita nak pilih siapa, hati kita nak pilih dah. Ya giwi kita duit kita. Jawabnya kita tukar kit kita tak usah pilih ya. Sebab apa? Sebab orang yang jang khianat amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beli sorga ni adalah khianat amanah Allah Subhanahu wa taala, jang khianat, jang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ia nak jagakan amanah ummah? Tak boleh hadir. Sebab tu kita tangcai kita angin dah nak pilih siapa, tapi yogi wi sesiang kita tak usah pilih yo. Sebab tak ada lah siapa sesiang dengan ikhlas. Tak ada orang beli sorga dengan ikhlas dia tak ada. Ya ada pun pula ya lebih daripada tu. Hak ni adalah fatwa yang pertama, fatwa hak Darul Ifta, ungkon fatwa hak Mesir. Dan yang keduanya kita cuba mai dengan fatwa seorang ulama yang terkenal iaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili ni adalah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i. Dah saya sengaja ambil ulama dalam mazhab Syafi'i. Dah kerana kita mengaku kata kita ni mazhab Syafi'i, maka saya ambil tokoh ulama mazhab Syafi'i. Dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili terkenal yang karya surat Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Fiqh Islam, boleh ke kalau siapa pernah mengaji agama, ngaji agama adalah kitab ni kitab terkenal, ya muqaranah 4 mazhab. Dah kitab yang terkenal Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah yang kata apa? Yang raya adalah masalah sisi kasiang. Dia kata yahrum akhdhul mal alal intikhabat. Haram kita terima duit dalam pilihan raya. Haram kita terima duit. Walaupun yang nak ayat dalil gapo pun go minyak lah go gapo tak sah. Go minyak gapo 300 kok, go minyak gapo 1000 kok. Bukan dia. Sebab tu saya ada benar kita nak hukum ahli ibrah sing tirau cap picerana ke cut prasong cetana rum bukan lafaz yang kecek ada. Yahrum akhdhul mal ala al-intikhabat fa hiya rishwah. Haram kita ambil harta dalam pilihan raya fa hiya rishwah. Itu adalah rishwah sinbun. Wala yahillu bai'us saut al-intikhabi. Dan haram kita jual sorga dalam pilihan raya. Haram kita jual. Walaupun banyak tara mana pun jangan kita jual. Sebab apa? Insya-Allah saya akan nak ayat ayat belakang lagi. Wath-thaman al-ma'khudh ala hadha, dan duit harta benda hak kita ambil dalam kita sesiang tu haramun haram wasuh dan cemar. Dah sebab itulah dah kita jangan sama sekali jual sorga kita sama ada kita ataupun keluarga kita, kerana itu adalah harta yang haram. Dan akibat gapo harta yang haram insya-Allah kita akan tahu. Dan masalah riswah ni dia bukan saja salah dengan agama Islam, bahkan dengan undang-undang negeri pun salah juga. Orang yang nak tolong pilihan raya, ikut pilihan raya gapo lah. Lepas dia semak tu dia kena masuk oprom. Lepas tu dalam oprom tu ada janji dia. Dia janji gapo bagi partian dia. Di antara partian dia kata gapo? Dia kata mai sai rai pai si mai aurat au priap ซึ่งกันและกันไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงใดๆทั้งสิ้น hak tu partian hak yo tu pia yo oprom gapo pia syarat dia ada partian dia. Tetapi apabila yo tak buat tuuk hak yo partian, maknanya salah janji, salah dalam masalah hak agama dan salah dalam
dan negeri. Gapo dia kita kata apakah dalil mana katanya riswah tu haram? Ya sebenarnya dalil itu jelas sebab riswah ni harta yang haram. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah setengah daripada kamu makan harta setengah yang lain dengan secara batil, dengan secara yang tak sah. Allah Subhanahu wa taala larang kita makan harta orang lain dengan secara yang batil. Gapo dia batil di sini? Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ada riwayat kisah tadi, kisah Saleh Muadzin tadi, ya Qurtubi hak tula. Imam Qurtubi dia sebut dalam tafsir dia kata makan harta dengan secara batil iaitu nya ayyakulahu bi tariqit ta'addi wan nahb wal ghasb wal khida', iaitu nya makan harta dengan jalan ta'addi, melampaui batas, dengan lakmat sitik kong kun wan nahb wal ghasb wal khida', dan dengan cara rapah dicuri ataupun dengan secara tipu. Tu di antara makna kita makan harta orang lain dengan secara batil. Dan di antara makna makan harta orang lain dengan secara batil iaitu nya ayyakulahu bi tariqir riba, makan riba. Dan masuk juga di dalam makan harta lain dengan secara batil iaitu nya ayyakulahu bi tariqi ar-rishwah, makan dengan secara rishwah. Imam Qurtubi sebut betul-betul katanya rishwah. Dan ayat ni masuklah bukan sekadar kata rishwah ataupun riba, masuk semua harta yang haram. Dan satu ayat pula Allah Subhanahu wa taala ayat tentang orang Yahudi. Di antara perangai orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran iaitu nya akaluna lis-suht, suka makan suht. Gapo suht? Suh ni Ibn Mas'ud dia kata suka makan rishwah. Maka siapa yang suka makan rishwah, perangai dia tu seangin-angin orang Yahudi. Dan hadis Nabi SAW yang mana hadis dicerita oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia kata la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW laknat ar-rashi, orang yang beri rishwah, wal murtashi, dan orang yang makan rishwah. Dan ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia kata war-raishi. Ar-raishi ni orang di antara orang beri rishwah dan orang makan rishwah ataupun huwa khanan tu. Maknanya orang semua tiga-tiga ni Rasulullah laknat. Orang beri rishwah, huwa khanan, dan orang pun tak pasti huwa khanan, maknanya orang tengah lah duk beri rishwah tu. Dan orang makan rishwah. Tiga-tiga ni Rasulullah SAW laknat. Makna apa laknat? Laknatnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dalam semaya, Rabbighfirli warhamni, oh ya Allah, berilah rahmat kepada aku, tapi kita makan rishwah, Allah Subhanahu wa taala beri rahmat kepada kita. Kita boleh masuk syurga dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sebab kita makan rishwah, kita menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata kita jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya orang makan rishwah ni dia jauh daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, ya la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Daging yang tumbuh daripada harta yang haram. Di antara rishwah, makan riba, ikutlah daripada harta yang haram tu. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang balah ni. Sebab itulah kita kena beringat benar dalam masalah makan ni kita. Bukan saja makan ni, saya ayatlah, bukan saja air tu benar tu kena halal, tapi cara kita boleh pun kena cara halal.
Dan di antara akibat riswah, iaitunya riswah ni adalah khianat. Khianat belah mana? Nabi SAW bersabda, "Idza duyi'atil amanah fantariz as-sa'ah." Idza duyi'atil amanah fantadhir as-sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Maknanya apabila amanah kita buat sia-sia, itu adalah dalilnya dekatnya hari kiamat. Makna gapo amanah disia-sia? Sahabat kita tanya Nabi, gapo maknanya duyiatis amanah, amanah itu disia-sia? Maka Nabi jawab kata, idza wusidal amru ataupun idza usnidal amru ila ghairi ahli. Apabila kita letak orang yang tak layak menjadi ketua, sebab kita khianat, sebab masyarakat dok jadi kelakabuk,
Masyarakat tak jadi ambil sebab apa? Sebab kita sendiri orang milih ni gapo? Sia-siakan dengan amanah kita. Itu adalah di antara akibat riswah, dan di antara akibatnya bagi orang makan riswah iaitu Allah Subhanahu wa taala tak terima doa dia. Sebab apa tak terima? Dan kalau kita mengaji ataupun hadis 40 kan, ya ada satu hadis, innallaha tayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hadis ni Nabi cerita lihat belakang hadis tu, thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ya, sebenarnya di antara doa orang nak terima iaitu orang yang duk musafir. Dan biar kita musafir tu, kita doa tu Allah nak terima doa mustajab kita tu. Tapi orang lelaki ni yang musafir, siapa rambut dia pun ada kucar, ada kabuk, maknanya dia safir jauh benar lah. Panjang benar dia musafir dia tu. Lepas tu dia berdoa kepada Allah, ya Rab, ya mudhi ala sama', akak tangan ya Rab, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malbasu wa mat'amuhu haram. Dalam hal keadaan makanan dia tu haram. Makanan haram ni bukan kata makan babi makan tak. Jalan boleh tu daripada cara haram. Duit haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumnya dia tu haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian dia tu haram. Iaitu cara boleh tu dengan cara haram. Wa ghudhiya bil haram, dan makan benda haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimanakah nak diterimakan doa dia? Ini adalah di antara akibat kita makan riswah, iaitu Allah tak terima doa kita sebab kita makan benda syema, dan kita beri pula kepada keluarga kita gapo yang nak jadi. Sebab tu kita nak jaga di antara dalam harta yang haram. Di sini di akhir ni saya ada satu perkataan Imam Malik. Dia kata sinfan minan nas. Ada dua jenis manusia. Iza saluhan nas. Apabila dua jenis manusia ni baik, maka rakyat baik. Siapa dia? Al umara wal ulama. Pemimpin dan ulama. Apabila dua jenis manusia ni baik, maka rakyat akan baik. Ulama baik, masya-Allah. Tapi pemimpin yang baik, kita nak buat balas mana? Kita lah orang hok boleh kamdut, hok boleh taksin kita. Kita nak tengok katanya bagaimana khunafat umat Islam, tengok di pemimpin. Sebab apa? Sebab kita lah orang yang pilih pemimpin. Sebab itulah akhir sekali, dan saya peringatkan kepada fok kita kerana masuk dah waktu Isya, marilah kita jagakan diri kita dan keluarga kita dan jiran kita dan orang Islam semua daripada harta yang haram. Lebih lagi pada musim ni, iaitu musim yang dekat kita dalam masa nak pilih hari raya, jagalah kita daripada duit riswah. Kerana duit riswah tu adalah duit yang haram. Dan Nabi kata siapa makan duit yang haram ataupun guna beli benda yang guna untuk buat pakai atau makan ni, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia tu daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tu bagi apa? Tujuan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah duit tak berapa kok tu menjadi halangi kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana syurga Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak ukur dengan duit. 1000 tak boleh ukur, 1,000,000 pun tak boleh ukur. Sebab tu janganlah kita siang, baik kita ni kau pandai pawak siang. Dah akhir ini dan saya sudahi dengan sekadar ini dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.